Impian pelaburan Mat Jenin, rakyat pening. Business Traveller Centres BTC yang ditubuhkan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, mampu memberikan keyakinan kepada pelabur asing datang ke Malaysia sekaligus mencerdas dan memulihkan ekonomi negara. Demikian kata Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali selepas dilapor bernama. Menurut Azmin, setakat 22 Mac 2021, sebanyak 93 permohonan pengembara perniagaan jangka pendek diluluskan dengan nilai pelaburan berjumlah 15 bilion ringgit. Kami ingin menjamin keselamatan mereka apabila berada di Malaysia. Ia penting kerana pelabur tersebut akan datang untuk membuat satu keputusan besar berhubung pelaburan mereka. Oleh itu, kami ingin memberikan jaminan kepada mereka bahawa pelaburan dan industri mereka adalah selamat dan diberikan perlindungan, bukan sahaja dari segi insentif tetapi juga keselamatan nyawa pekerja mereka supaya tidak berlaku gangguan dalam usaha menangani COVID-19, katanya. Di sebalik gembar-gembor Azmin itu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia terus kehilangan ribuan pekerjaan di sektor teknologi dan pembuatan kepada negara-negara tetangga di rantau ASEAN. Kerajaan Perikatan Nasional nampaknya berkelakuan seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Beliau merujuk kepada pengumuman oleh syarikat gergasi International Business Machines Corporation (IBM) bahawa ia akan menutup pusat operasinya di Cyberjaya pada 31 Mei akan datang. Menurut Anwar, situasi ini amat membimbangkan dan menambah kerisauan apakah perkembangan seperti ini akan terus bertambah dan semakin parah. Pengumuman oleh IBM itu adalah selepas banyak pengumuman yang hampir sama oleh pelbagai syarikat gergasi yang sudah mula meninggalkan Malaysia, termasuk Hyundai dan Panasonic, ujar Anwar. Namun, kata Anwar, terdapat juga laporan yang mengatakan ada negara lain di rantau ini yang berjaya mendapat kadar pelaburan yang amat memberangsangkan dari syarikat-syarikat berasaskan teknologi yang tersenarai dalam Fortune 500. Beliau menegur Menteri Kanan yang bertanggungjawab soal pelaburan asing yang menyatakan bahawa Malaysia mampu untuk bersikap selektif dan sedang berusaha untuk mendapatkan pelabur-pelabur besar sambil tidak mengindahkan para pelabur berskala kecil dan sederhana. Kita juga turut bimbang tentang nasib rakyat yang terkesan dengan langkah ini dan apakah Kerajaan Perikatan Nasional punya keupayaan dan kemampuan untuk mendepani permasalahan ini, bidas Anwar. Beliau berpendapat bahawa reaksi santai Menteri Bertanggungjawab itu hanya menonjolkan sikap pemerintah yang tidak faham realiti semasa yang dihadapi negara ini. Ketua Pembangkang itu turut merujuk kepada laporan United Nations Conference on Trade and Development UNTAD Januari lalu yang menyatakan bahawa kadar pelaburan asing FDI Malaysia merudum lebih 2/3 kepada hanya 2.5 bilion US dollar, kira-kira 10.34 bilion ringgit pada tahun 2020. Ia penurunan yang paling dahsyat di rantau Asia Tenggara. Kita juga digemparkan dengan semakan semula oleh agensi Fitch Ratings terkait penarafan kemungkinan penerbit IDR mata wang asing jangka panjang Malaysia kepada BBB+ dari A- pada bulan Disember tahun lalu, tegas Anwar. Menurut agensi tersebut, ketidaktentuan politik susulan daripada perubahan dalam kerajaan pada bulan Mac lalu memberi tekanan kepada jangkaan dasar serta prospek penambahbaikan dalam piawaian tadbir urus. Kata Anwar, setelah 1 tahun berada di puncak kuasa, Kerajaan Perikatan Nasional masih gagal mendepani secara jujur persoalan terkait keberkesanan mereka sebagai kerajaan yang lemah tanpa mandat legislatif yang jelas. Pengisytiharan darurat dan tindakan menggantung parlimen diandaikan oleh sektor swasta sebagai langkah terdesak untuk terus berpaut pada kuasa. Langkah darurat telah merobek keyakinan kepada Kerajaan Perikatan Nasional kerangka kebijakannya serta komitmen pada tata kelola yang baik dan negara hukum. Keputusan-keputusan yang dibuat Kerajaan Perikatan Nasional menampakkan kecenderungannya pada kesepakatan tertutup dan rencana dalam gelap di mana ia bertentangan dengan usaha dan upaya kita untuk menarik pelaburan dan membina keyakinan pada ekonomi. Susulan itu, rakyat ingin tahu betulkah ekonomi negara sedang dipulihkan atau ia sekadar kisah Mat Jenin yang memanjat kelapa sambil berangan-angan besar dan akhirnya jatuh dari pohon kelapa itu. Cuma bezanya dengan Mat Jenin, apabila pelaburan asing jatuh, rakyat yang pening. Bukan menteri yang berkenaan kerana gaji dan allowance beliau tetap berjalan.